tajuk yang terakhir, tajuk yang paling penting yang saya nak bincang hari ni, iaitu masalah maf'ul. Okey, hari ni kita nak bincang maf'ul, ya. Ini ulangan je tuan, semua ulangan tuan, ya. Daripada jumlah tadi sampai sekarang, ini semua adalah ulangan. Okey, sekarang sekarang tuan, dengar betul, ya. Tajuk kita yang terakhir pada hari ini ialah maf'ul. Dalam bahasa Arab kita ada 5 jenis maf'ul, tuan. Tuan-tuan boleh tengok saja, ya. Tuan-tuan boleh tengok, perhati, ya. Maf'ul yang ada dalam bahasa Arab, ya. Jadi yang tuan-tuan sebut maf'ul tu, kita ada nama yang khusus sebenarnya, ya. Cuma maf'ul ni tak semua yang selalu tuan-tuan akan jumpa, kecuali satu jenis saja, ya. Nanti kita akan tunjuk, ya. Baik. Yang pertama, tuan-tuan. Yang pertama, kita ada maf'ul bih, tuan-tuan. Namanya maf'ul bih. Ya. Tengok dekat depan tu, ya. Nanti saya akan tunjuk sekali dengan contoh, ya. Baik. Yang kedua, kita ada maf'ul mutlak. Ya, kita ada maf'ul mutlak, tuan. Yang ketiga, kita ada maf'ul li ajlih. Li ajlih, ya. Maf'ul li ajlih. Nanti saya bagi juga nota kan. Atau tengok je dulu, ya. Yang keempat, kita ada maf'ul fih, tuan. Siapa yang nak tulis boleh tulis, ya. Tulis terus, tuan. Yang kelima, maf'ul apa yang terakhir ni, ya? Maf'ul ma'ah, tuan. Kita ada maf'ul ma'ah, ya. Jadi semuanya ada 5 maf'ul, tuan, ya. Jadi tuan-tuan sebut pernah dengar maf'ul kan? Baik. Jadi apabila sebut maf'ul, maka kelima-lima kalimah ini hujungnya mesti mansub, mestilah berbaris atas. Boleh? Okey, saya akan jelaskan satu persatu, ya. Habis tajuk ni kita boleh rehat, tuan. Ya, kita boleh tutup kelas kita hari ni. Okey, sekarang tengok, tuan. Apa dia maf'ul bih? Maf'ul bih ialah isim yang kena perbuatan. Isim yang kena perbuatan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maf'ul mutlak, ulang kalimah isim dalam bentuk fi'il. Ya, silat, tuan. Ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Terbalik, tuan. Ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Ya, dalam bentuk isim. Maf'ul li ajlih, isim yang menjelaskan sebab perbuatan itu dilakukan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, maf'ul fih, isim yang menjelaskan masa atau tempat perbuatan itu dilakukan. Ya, hampir sama, ya. Okey. Yang terakhir, isim selepas waw bersama, ataupun kita panggil dia waw ma'iyah. Ya, waw ma'iyah. Okey, sekarang tengok ke depan. Ini huraian dulu. Siapa nak ambil gambar boleh ambil gambar, ya. Siapa nak salin boleh salin. Okey. Sekarang saya nak jelaskan satu persatu. Tengok betul-betul, tuan. Tengok betul-betul. Okey. Sekarang dalam bahasa Arab, tuan. Hari ni tajuk yang paling penting, ya. Sebab kali pertama tuan-tuan dengar. Paling kurang tuan-tuan pernah belajar, ya. Sebenarnya maf'ul yang kita belajar ini, tuan-tuan, ya. Sebenarnya maf'ul yang kita sebut itu sebenarnya dalam bahasa Arab ada 5 jenis maf'ul, tuan-tuan, ya. Kita ada 5 jenis maf'ul. Yang pertama ialah maf'ul bih. Cuba sebut dekat rumah. Maf'ul bih.
Yang kedua, maf'ul mutlak. Cuba sebut tuan. Mutlak. Maf'ul li ajli. Sebut dulu. Maf'ul li ajli. Yang keempat, maf'ul fi. Maf'ul apa tuan? Fi. Yang terakhir, maf'ul ma'ah. Maf'ul apa tuan? Maf'ul ma'ah. Okey, perhati betul-betul. Nanti saya nak bagi satu contoh dekat depan. Saya nak tuan-tuan tentukan. Maf'ul bih ke, maf'ul mutlak ke, maf'ul li ajlih ke, maf'ul fi ke, maf'ul ma'ah. Perhati betul-betul. Ya? Okey. Maf'ul bih ialah isim yang kena perbuatan. Isim yang kena perbuatan. Contoh, Ali makan nasi. Ya? Ali makan nasi. Mana kalimah perbuatan? Makan. Siapa yang makan? Ali. Apa yang kena makan? Nasi. Nasi itu kita panggil dia maf'ul bih, tuan-tuan. Jadi selama ini, tuan-tuan, tuan-tuan guna istilah maf'ul itu, nama sebenarnya ialah maf'ul bih. Ya. Cuma kenapa kita pakai maf'ul saja? Sebab yang lain jangan jumpa dalam Al-Quran. Sebab itulah saya pakai fa'il, fa'il, maf'ul. Fa'il, fa'il, maf'ul. Boleh, tuan? Baik. Jadi maf'ul yang kita sebut selama ini, nama sebenarnya ialah maf'ul bih, isim yang kena perbuatan, ya, yang kena pakai, kasut yang kena pakai, nasi yang kena makan, Ali yang kena pukul. Maka yang kena perbuatan itu dinamakan sebagai maf'ul bih. Boleh? Okey, seterusnya. Yang kedua. Tengok lagi, tuan-tuan. Yang kedua, maf'ul mutlak. Yang ni saya akan tanya, jelas ke tak jelas, ya? Okey. Maf'ul mutlak ini, tuan, ialah ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Boleh, tuan? Dia dah ada kalimah fi'il, tapi fi'il itu akan diulang sekali lagi dalam bentuk isim. Tujuannya biasanya untuk penegasan. Boleh? Contoh, Ali makan nasi. Ini contoh Melayu dulu. Ya. Walaupun tuan-tuan rasa kelakar, tapi itulah hakikatnya dalam bahasa Arab, ya. Dengar betul. Nanti saya akan bagi contoh bahasa Arab, ya. Muhammad ke Ali tadi? Ali makan nasi semakan-makannya. Saya ulang sekali lagi. Ali makan nasi semakan-makannya. Mana kalimah perbuatan? Makan. Siapa yang makan? Ali. Ali makan apa? Nasi. Nasi itulah maf'ul bih yang kena makan, kan? Baik. Ada ke tidak yang diulang kali yang kedua, tuan-tuan? Jawapannya ada. Semakan-makannya. Betul, tuan? Maka semakan-makannya inilah dalam bahasa Arab dipanggil maf'ul mutlak. Kita nak jelaskan bahawa Ali memang betul-betul makan nasi. Nampak, tuan-tuan? Yang tu dipanggil maf'ul mutlak. Ataupun biasanya tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, ya? Wa idza dukkatil ardu dakkan dakka. Saya ulang sekali lagi. Wa idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila digoncangkan, dukkati itu maksudnya digoncangkan, ya. Bumi itu segoncang-goncangnya. Ya. Jadi soalan saya, mana kalimah perbuatan tadi? Dukkati. Dukkati itu fi'il, perbuatan menggoncang, ya. Baik, dakkan dakka. Dakkan dakka. Kalimah dakkan itu kalau tuan-tuan dengar macam bertanwin, sebab dia kalimah isim, ya. Diulang daripada kalimah dukkati tadi, dakkan dakka. Maka dakkan dakka itulah yang dipanggil maf'ul mutlak. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Lebih kurang. Tulis, tuan. Ya, nanti saya akan bagi contoh, ya. Saya gabungkan kelima-lima maf'ul dalam satu ayat saja. Sekarang jelaskan dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas maf'ul mutlak? Ya. Maf'ul bih kenapa tak tanya? Sebab tuan-tuan memang dah pandai. Tapi maf'ul mutlak yang kedua saya mesti tanya dulu. Tuan-tuan faham ke tak faham? Tulis di ruangan komen. Ya. Jadi maf'ul mutlak ialah ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim. Bermakna isim yang diulang itu sama dengan fi'il yang ada dalam ayat kita. Akala Muhammadun aklan. Nanti saya akan jelaskan. Saya akan tunjuk contoh, ya. Macam mana dia ulang tu. Jadi tujuan ulangan ini biasanya untuk penegasan. Okey, dah selesai. Jelas. Yang ketiga, tuan. Yang ketiga,
Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih mudah saja. Maf'ul li ajlih ialah kalimah isim. Sebab kita dah belajar maf'ul mestilah kalimah isim. Betul? Isim yang menjelaskan sebab perbuatan itu dilakukan. Contoh dulu. Ali makan nasi. Ali makan nasi kelaparan. Ya. Ali makan nasi kelaparan. Mana kalimah perbuatan? Makan. Siapa yang makan? Ali. Ali makan apa? Nasi. Sekarang saya nak tanya, kenapa Ali makan? Kelaparan. Kelaparan itu menjelaskan kenapa Muah Ali makan nasi tadi. Maka kelaparan itulah yang dipanggil maf'ul li ajlih. Maka dia mesti berbaris atas kelaparan. Jelas ke tidak, tuan? Yang ni mudah saja kan? Boleh? Okey. Sekarang yang keempat, tuan. Okey, tengok yang keempat. Jadi yang ni menjelaskan sebab, tuan. Sebab, ya. Okey. Sekarang maf'ul fih, tuan. Maf'ul fih ini sebenarnya isim zaraf, tuan. Ya. Maf'ul fih ni sebenarnya isim zaraf. Dia adalah isim zaraf, isim yang menunjukkan masa dan juga tempat, ya. Kebiasaan isim zaraf ini, tuan. Perhati, tuan, ya. Perhati, tuan. Isim zaraf dipanggil juga maf'ul fih. Maf'ul fih itu isim zaraf lah, tuan. Ya. Apa sebenarnya fungsi isim zaraf yang kita belajar tu, tuan, yang menunjukkan masa tempat tu? Dia sebenarnya ialah isim yang menjelaskan masa atau tempat perbuatan itu dilakukan. Itu dipanggil maf'ul fih, tuan. Ya. Maka kebiasaan isim zaraf ni, kalau tuan-tuan tengok, memang dia berbaris atas. Kenapa dia berbaris atas? Sebab dia adalah maf'ul fih, isim yang menjelaskan perbuatan, tempat dan juga masa perbuatan itu dilakukan. Sebagai contoh, Ali makan pisang. Ali makan pisang semalam. Nampak tuan? Ali makan pisang semalam. Ya. Jadi tuan, siapa yang makan? Ali. Ali makan apa? Pisang. Dekat mana Ali makan, tuan? Waktu mana Ali makan? Semalam. Jadi semalam itu kita panggil dia maf'ul fih. Biasanya dia mesti baris atas. Semalamah. Ya. Samalah kalau kata tempat, tuan. Ali makan pisang depan. Depan masjid. Depan masjid. Kalau saya tanya, Ali makan pisang dekat mana? Depan. Depan itulah kita panggil dia maf'ul fih. Kena baca depanah. Mesti baca baris atas. Boleh, tuan? Okey. Yang terakhir. Yang terakhir, ya. Okey, sebelum tu, jawab dulu. 3, 4 faham ke tak faham? Ya, 3, 4 ni mudah aja. Okey, yang kelima baru saya nak masuk jelas sikit, tuan, ya. Kita nak buat contoh lain sikit, ya. Okey, tulis dulu dalam komen. 3 dengan 4 jelas ke tak jelas? 3 tu untuk menyatakan sebab. 4 tu nak menyatakan masa dan juga tempat, tuan. Masa dan juga tempat, ya. Okey. Faham ke tak faham? Tulis, tuan. Nanti saya bagi satu contoh, tuan, ya. Tulis dulu dalam komen. Okey, faham. Okey, dah selesai. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir, dengar betul, tuan, ya. Yang terakhir dipanggil maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ni apa? Isim selepas waw bersama. Selepas waw apa? Waw bersama. Tuan-tuan dah belajar awal-awal kelas hari tu, kita ada 5 jenis waw, kan? Waw sumpah, waw bersama, waw apa lagi? Waw penyambung cerita, waw pemula cerita, waw keadaan. Kita dah belajar, kan? Kita ada satu waw yang dipanggil waw bersama, tuan-tuan, ya. Jadi mana-mana kalimah waw bersama selepasnya ada kalimah isim, tuan-tuan, maka isim itu wajib berbaris atas sebab dia maf'ul ma'ah, tuan. Contoh, Ali makan wa kucing. Wa kucing. Ya. Ali wa kucing makan nasi. Ya. Ali tak jadi, dia tak jadi contoh macam tu, ya. Saya ulang sekali lagi. Ali makan wa kucing nasi. Ali makan wa kucing nasi. Ya, siapa yang makan? Ali. Ya. Ali makan apa? Nasi. Makan nasi bersama dengan siapa? Bersama dengan kucing. Jadi bersama dekat sini, tuan-tuan. Ingat betul, ya.
Bersama dekat sini bukan maksud dia makan satu pinggang dengan kucing. Ya. Bermaksud tuan, waktu ketika mana Ali makan, dalam masa yang sama kucing pun makan nasi dia. Nampak tak tuan? Itu fungsi wa bersama, ya. Contoh lah, ya, biasa contoh wa bersama ni biasa orang Arab pakai macam ni. Ali datang, wa, dalam masa yang sama matahari pun terbit. Nak bagi tahu ketika mana Ali tu datang dekat saya, dalam masa yang sama matahari itu juga terbit, tuan. Itu dipanggil waw bersama. Jadi poin saya yang paling penting nombor 5 ialah mana-mana kalimah yang berada selepas wa yang berbaris atas, maka dia adalah maf'ul fih. Jelas ke tak jelas? Yang tu yang terakhir. Tulis tuan. Tulis tu dalam komen. Jelas ke tak jelas? Okey, sekarang tuan-tuan kita ada 5. Yang pertama isim yang kena perbuatan. Kita ada kalimah yang ulang kali yang kedua dalam bentuk isim. Kita ada isim yang menjelaskan sebab perbuatan. Kita ada isim yang menjelaskan masa dan juga tempat perbuatan. Dan kita ada satu kalimah selepas wa bersama. Boleh tuan? Okey, sekarang tengok dekat ruangan, dekat depan tuan. Ini yang terakhir sebelum saya tutup kelas tuan. Okey, saya nak tuan-tuan sebut nanti ya. Maf'ul yang mana tuan-tuan? Ya. Kita ada maf'ul bih, kita ada maf'ul mutlaq, kita ada maf'ul li ajlih, kita ada maf'ul fih, kita ada maf'ul ma'ah. Tengok dekat depan tuan ya. Tuan-tuan boleh ambil gambar nanti. Akala Muhammadun Waqittotun Waqittotan Al-Aruzza. Ini satu ayat je tuan-tuan ya. Al-Aruzza ya. Aklan Ju'an Tahta asyajarah, tahta asyajarati. Ya. Tahta asyajarati lailan. Ya. Lailan tu macam mengaruk ya. Naharan. Naharan. Okey. Tengok dekat depan ya. Akala, dia telah makan. Muhammad, ya, Muhammad telah makan bersama kucing. Ya, kucing. Nasi semakan-makannya kelaparan di bawah pokok siang hari. Siang hari ya. Okey. Sekarang yang mana perlu tuan-tuan fokus dalam contoh kita tuan-tuan? Tengok kat depan. Tengok kat depan betul-betul ya. Sekarang tuan-tuan ada lebih kurang 6 kalimah yang berbaris atas. Qittotan, Al-Aruzza, Aklan, Ju'an, Tahta, Naharan. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tuan-tuan. Okey, saya nak jawab. Tuan-tuan jawab sekarang ya. Apa maksud akala Muhammadun sampai habis ni? Akala Muhammad telah makan. Waqittotan, bersama-sama dengan kucing. Makan apa? Al-Aruzza, nasi. Aklan, macam mana semakan-makannya. Kenapa? Ju'an, kelaparan. Tahta, dekat mana? Di bawah asyajarati, pokok. Naharan, siang hari. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Okey, kurang faham maf'ul ma'ah. Ulang maf'ul ma'ah. Okey, minta ulang maf'ul ma'ah ya. Okey, sekarang maf'ul ma'ah ini ialah kalimah yang berada selepas wa bersama. Ya, selepas apa? Selepas wa yang terjemahannya bersama. Ya. Macam mana nak kenal wa bersama ni? Wa bersama ni kemudian. Yang penting faham dulu waw tu terjemahannya bersama. Boleh? Mana-mana kalimah yang berada selepas waw yang terjemahan bersama ini, kita panggil dia maf'ul ma'ah. Ya. Bermakna kalimah yang berada selepasnya mesti berbaris atas. Boleh tuan-tuan?
Harap-harap jelas untuk Kak Safiah dan juga Tuan Muhammad Asyad. Jelas ya? Boleh? InsyaAllah. Okey, sekarang tengok ke depan. Tengok contoh saya bagi tuan. Akala Muhammad. Siapa yang makan? Muhammad. Wakit totan. Bersama kucing. Sekarang saya nak tanya tuan. Kenapa kitotan berbaring atas tuan? Dia maf'ul apa? Jawab tuan. Kitotan yang pertama maf'ul apa? Cuba jawab tuan. Ya. Kitotan dia maf'ul apa? Cuba jawab tuan. Ya, kitotan dia berbaring atas sebab maf'ul apa? Cuba jawab tuan. Wakit totan dia Muhammad makan bersama kucing. Maf'ul apa tuan? Ya. Bagus, terbaik. Dia adalah maf'ul ma'ah sebab dia berada selepas waw bersama. Boleh? Okey, sekarang terbaik. Sekarang yang seterusnya, yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua tuan. Al-Aruzah. Kenapa Al-Aruzah berbaring atas juga tuan? Dia maf'ul apa tuan? Ya. Cuba jawab. Dia maf'ul apa? Al-Aruzah. Dia maf'ul apa tuan? Siapa yang makan? Muhammad. Muhammad makan apa tuan? Al-Aruzah tu berbaring atas sebab kita panggil dia maf'ul apa pula tuan? Yang kedua maf'ul apa tuan? Bagus. Semua jawab maf'ul ma'ah. Terbaik. Bermakna fahamlah tu. Ya. Sebab tu kena bagi contoh, ya. Kena tunjuk sikit supaya tuan-tuan boleh teka, tuan-tuan boleh kata sebut, ya. Baik, Aruzah kita panggil dia maf'ul bih, tuan-tuan. Sebab dia adalah sebab dia adalah yang kena makan, yang kena perbuatan makan. Boleh? Okey. Sekarang yang seterusnya, yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, aklan, semakan-makannya. Kita panggil dia maf'ul apa pula tuan? Maf'ul apa ni tuan? Cuba jawab tuan. Yang ketiga, maf'ul apa tuan? Yang ketiga, maf'ul apa tuan? Okey, terbaik, dia adalah maf'ul bih. Okey, yang ketiga, aklan. Aklan pula tuan. Ya. Semakan-makannya. Maf'ul apa tuan? Ya, aklan maf'ul apa? Aklan, ya, semakan-makannya. Maf'ul apa tuan-tuan? Ya. Maf'ul mutlak. Terbaik tuan. Dia adalah maf'ul mutlak tuan, ya. Macam mana kita tahu dia maf'ul mutlak? Sebab kalau tuan-tuan perasan, dia sudah diulang kali yang kedua, ya. Cuma yang pertama, akala, dia ni fi'il madi sebab hujungnya baris atas, betul? Kalimah yang kedua, aklan, ini dia kalimah isim sebab bertanwin kan? Ya. Maka kita dah bagi tahu, ulang kalimah fi'il dalam bentuk isim, maka dinamakan maf'ul mutlak. Boleh? Okey, sekarang ju'an pula tuan, berbaris atas lagi tuan. Yang keempat. Tuan-tuan nak panggil maf'ul apa pula ni tuan? Ya? Ju'an, apa maksud ju'an? Kelaparan tuan. Tuan-tuan nak panggil maf'ul apa pula tuan? Maf'ul apa pula ju'an tuan-tuan? InsyaAllah cukup masa habis kelas kita, insyaAllah. Ju'an maf'ul apa tuan? Ju'an maf'ul apa? Okey, terbaik, dia adalah maf'ul mutlak. Baik, ju'an ialah maf'ul li'ajlih. Maf'ul apa tuan? Maf'ul li'ajlih. Sebab ju'an kelaparan ini menjelaskan kenapa Muhammad makan nasi semakan-makannya. Sebab apa tuan? Sebab lapar tuan, ya. Sebab lapar, sebab itulah makan semakan-makannya. Nak tegaskan memang Muhammad makan nasi, bukan makan benda lain tuan, ya. Okey, tahta, di bawah tuan. Ini maf'ul apa tuan? Di baris atas lagi tuan. Biasa kalau baris atas ni dia maf'ul tuan. Maf'ul apa tuan? Ya. Tahta pula tuan. Tahta maf'ul apa tuan? Terbaik tuan-tuan hari ni, ya. Tahta maf'ul apa pula tuan? Semua boleh jawab, ya. Okey, tahta. Tahta dahulu. Tuan Fudin tahta dulu. Maf'ul. Maf'ul apa dulu? Tahta. Ya.
Okey. Tahta yang terakhir tuan-tuan. Okey, jawapannya maf'ul fi. Samalah dengan naharon tuan-tuan. Yang kelima maf'ul fi, dan yang keenam pun maf'ul fi. Jadi tuan-tuan, apa yang paling penting tuan-tuan, ya? Apa yang paling penting saya nak tuan-tuan perasan, ya? Dengar betul-betul. Maf'ul ni tuan-tuan, ya, maf'ul, dengar betul-betul, ya. Syarat maf'ul tuan. Yang pertama, mestilah kalimah isim, betul? Ya, kalau tuan-tuan perasan ke-6 kalimah yang ada dekat depan ni semua isim, ya. Baik. Kemudian yang kedua tuan, dia mesti berbaris atas, ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok tadi semua berbaris atas, betul? Baik. Yang paling penting yang tuan-tuan perlu faham ialah setiap maf'ul ini wajib berada selepas fi'il. Saya ulang sekali lagi, ya. Setiap maf'ul wajib berada selepas fi'il. Ya. Mana fi'il kita tadi? Akalat tu je tuan-tuan. Yang lain dia berada selepas maf'ul. Boleh tuan-tuan? Maka maf'ul ini dia bukan setakat mesti kalimah isim yang berbaris atas, dia mestilah berada selepas fi'il. Sebab itulah saya selalu ulang kaedah kita, fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul tu berada selepas fi'il. Selepas fi'il. Dia tak akan ada subjek, predikat. Ya, yang tu tak ada kan? Yang ada fi'il, fa'il, maf'ul. Boleh tuan? Jadi kelima-lima kalimah yang tuan-tuan bincang ini kebiasaannya dia akan ada selepas fi'il. Boleh? Okey, itu saja pada hari ini. Jadi insya-Allah nanti saya akan bagi nota yang lengkap untuk tuan-tuan. Jadi hari ini kenapa, kalau tuan-tuan tanya saya kenapa bagi hujung-hujung kelas ni ustaz? Sebab jawapannya kurang popular dalam Al-Quran. Ya. Yang paling popularnya ialah nombor 1 je, maf'ul bih. Itu saja yang paling popular tuan. Ya, sebab itulah saya akan selalu guna maf'ul ada ke tak ada, maf'ul ada ke tak ada. Sebab yang kita akan pakai ialah maf'ul bih. Maf'ul lain jarang-jarang. Kalau ada baru bincang, ya. Okey. Jadi paling-paling kurang hari ini tuan-tuan dah tahu, ya. Jadi dah banyak perkara tuan-tuan dah tahu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bincang ini mendapat manfaat bersama, ya. Jadi sampai di sini saja. Maka hari ini tuan-tuan dah belajar dengan saya banyak perkara tuan-tuan, ya. Dah belajar banyak perkara. Jadi mudah-mudahan harapan saya tuan-tuan boleh ingat semua apa yang kita belajarlah, ya. Jadi insya-Allah ingat tuan-tuan, bulan ini adalah bulan yang terakhir. Berikan sedikit komitmen supaya tuan-tuan betul-betul dapat 90% seperti mana yang saya janjikan. Kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayuan takhir untuk tuan-tuan. Rayuan takhir tuan-tuan, ya. Kelas lain saya dah bagi tahu, kelas tuan-tuan belum bagi tahu lagi. Sebelum ni saya minta tuan-tuan doa untuk isteri saya, ya, supaya berikan kesihatan untuk isteri dan juga kandungan. Jadi alhamdulillah kita dah dapat keputusan. Jadi besok akan ke HKL tuan-tuan. Saya akan ke HKL bersama dengan isteri untuk mulakan proses gugurkan kandungan. Sebab kandungan itu memberi sedikit mudarat lah untuk isteri, ada menjejaskan kesihatan isteri. Jadi nasihat pakar-pakar HKL ni tuan-tuan, kita tidak ada pilihan lain kecuali gugurkan anak tersebut. Jadi doakan untuk saya dan juga isteri diberikan kekuatan dan juga dipermudahkan urusan. Saya rayu sangat tuan-tuan, ya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Jadi sampai di situ saja. Mudah-mudahan segala doa tuan-tuan akan diberikan keberkatan dan juga balasan yang sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan.